اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 8. Muka surat 8. Muka surat 8 baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna kudrah azali itu, dan makna kudrah azali itu iaitu tiap-tiap sifat yang menghasilkan dengan dia, menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia, menjadi atas muwafaqah iradahnya, iaitu tiap-tiap sifat. Jadi tiap-tiap tu buat bulat lah, tadak tu. Tiap-tiap sifat, kerana tiap-tiap tu memberi waham, memberi sangkaan bahawa sifat kudrah Allah ni berbilang. Tiap-tiap sifat, kita bicara sekarang berkaitan dengan sifat kudrah. Jadi tiap-tiap sifat ni memberi waham, memberi sangkaan bahawa berbilang sifat kudrah. Itu mustahil sama sekali. Di pembicaraan sifat wahdaniyah terdahulu, wahdaniyah pada sifat terdahulu. Wahdaniyah pada sifat keluar dua makna. Satu maknanya sifat Allah satu bagi tiap-tiap satu sifat. Itu makna wahdaniyah pada sifat. Di wahdaniyah keesaan pecah tiga. Wahdaniyah keesaan pada zat, wahdaniyah keesaan pada sifat, wahdaniyah keesaan pada af'al, pada perbuatan. Wahdaniyah pada sifat keluar dua makna. Salah satu daripada makna wahdaniyah pada sifat, sifat Allah satu bagi tiap-tiap satu sifat. Sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah, tidak terhingga bilangannya. Dah kata satu pada sifat, dengan makna bagi tiap-tiap satu sifat satu. Kudrah satu, iradah satu, ilmu satu, hayah satu. Jadi sifat kudrah Allah, sifat kudrah yang satu. Jadi di sini kita bicara berkaitan dengan sifat kudrah. Kalau kata tiap-tiap, tiap-tiap ni memberi waham bahawa berbilang sifat kudrah. Jadi tiap-tiap tu buat kurungan, iaitu kudrah azali itu sifat yang menghasilkan dengan dia, dengan sifat menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilang akan dia akan tiap-tiap mungkin, menjadi ni atas muwafaqah
atas berbetulan selaras iradahnya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna kudrah azali itu, dia kudrah azali. Kemudian di bawah tu kudrah hadis. Satunya kudrah azali, satunya kudrah yang hadis. Azali satu, qadim satu. Azali, azaliyun, qadimun. Azali dengan qadim satu makna, sedia kala, tidak ada permulaan. Sebut azali pun okey, boleh, sebut qadim pun boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang qadim, zat yang azali. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang qadim, sifat yang azali. Boleh berlaku tu. Nak sebut qadim pun boleh, nak sebut azali pun boleh, dengan makna tidak ada permulaan. La awwala lahu, tidak ada permulaan. Itu makna qadim, sedia kala, dan itu makna azali, sedia kala. Jadi di sini kudrah azali. Ayat kita tu pelik sikit lah. Kita bicara sekarang sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Kemudian didatangkan makna kudrah azali. Sifat yang ketujuh tu kudrah azali. Sebab ada satu lagi kudrah yang hadis. Kudrah yang hadis ni ada di hamba, ada di malaikah, ada di manusia, ada di jin. Tu. Jadi kudrah yang ada di malaikah, kudrah yang ada di manusia, kudrah yang ada di jin, itu kudrah yang hadis. Dengan bahawa Allah yang jadikan, Allah yang letakkan kudrah di hamba. Itu kudrah hadis. Yang kita bicara sekarang ni kudrah azali. Sifat kudrah yang qadimah, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini disebut kudrah azali. Biasa dalam kitab-kitab disebut ni sifatun qadimatun, gitu. Ya, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Kudrah ke, iradah ke, ilmu ke, sifatun qadimatun, sifat yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Jadi kudrah sifat yang qadimah, iradah sifat yang qadimah, ilmu sifat yang qadimah. Ni disebut kudrah azali. Boleh berlaku tu. Kudrah sifat yang qadimah ke, sifat yang azaliyah ke. Jadi kudrah, kita bicara sifat kudrah Allah yang qadimah, sifat kudrah Allah yang azaliyah, yang sedia kala. Sifat kudrah di hamba, kudrah yang hadisah dia panggil. Kudrah yang hadisah ada di hamba. Kita wajib berpegang Allah Ta'ala jadikan sifat kudrah di hamba. Apabila Allah jadikan sifat kudrah di hamba, maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kenapa wajib berpegang? Hamba ada pilihan dan perbuatan. Allah letak dah sifat kudrah hadisah, kudrah yang baharu di hamba. Tapi kudrah yang hadisah ni tidak bekas sama sekali. Tapi wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, kerana Allah letakkan kudrah yang hadisah di hamba. Tapi kudrah yang hadisah ni tak bekas sama sekali. Yang menjadikan segala-gala adalah kudrah yang azaliyah, kudrah yang qadimah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketujuh yang kita bicara, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ni pembicaraan sifat kudrah, sifat iradah. Dalam matan Ummul Barahin tu, wahiyal qudratu wal iradatu al muta'alliqatani
bijami'il mumkinat. Qudrah, iradah yang bertakluk keduanya dengan sekalian perkara yang mumkinat. Sekalian perkara yang harus ada, harus tiada. Nanti dia akan bicara satu-satu tu. Bicara qudrah, bicara iradah, dan bicara berkaitan dengan mumkinat. Apa dia mumkinat? Mumkinat ni perkara yang dia mungkin ke, jaiz ke, dipanggil lafaz yang mutaradif. Lafaz yang mutaradif dengan makna mungkin, jaiz, satu makna. Jaiz ni yang harus ada, yang harus tiada. Zat Allah dan sifat Allah wajib ada. Anak Allah istirahat mustahil nak ada. Hak kita ni jaiz, harus ada, harus tiada. Cuma kita ni tiga tu lah. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Gitu tak kita bicara. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Yang harus tu terjemah Melayu jadinya. Kalau nak Arab belaka, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Baru sama. Kan kita kan, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Wajib bahasa Arab, mustahil bahasa Arab. Tapi yang harus jadi bahasa Melayu lah situnya. Kalau nak beri sama, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Baru tu. Wajib bahasa Arab, mustahil bahasa Arab, jaiz bahasa Arab. Wajib, wajib ni zat dan sifat Allah yang wajib ada. Mustahil, anak Allah, isteri Allah yang mustahil nak ada. Hak jaiz pula, ni zat kita, sifat kita lah, hak makhluk ni. Ni harus ada, harus tiada. Allah wajib ada. Anak isteri Allah mustahil nak ada. Kita jaiz, harus ada, harus tiada. Ada, akal boleh terima. Ni ada contoh ni. Tiada, tiada akal boleh terima sebelum kita dilahirkan. Kita memang tiada. Nanti kita akan kembali tiada. Mana ada kita ni, ada yang jaiz dia panggil. Ada Allah, ada yang wajib. Ada kita, ada yang jaiz. Hak tu kalau nak beri sama bahasa Arab. Ada Allah, ada yang wajib, yang mesti ada. Wajib tu bahasa Arab. Kalau kita mesti. Makna zat Allah, sifat Allah adalah yang mesti ada. Kita sebut yang wajib ada. Jadi zat kita ni, makhluk ni, yang jaiz, yang harus ada, harus tiada. Itu jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Baru sama bahasa Arab. Tapi kita jangan sebut jaiz. Kalau wajib memang kita sebut. Kalau mustahil memang kita sebut. Dan dia sudah menjadi bahasa Melayu, jadi bahasa Malaysia. Bukan, itu bahasa Arab. Mustahil perkara yang mesti ada. Wajib perkara yang mesti ada. Mustahil perkara mesti tak ada. Jaiz ni perkara yang terima ada, terima tak ada. Dia gitu. Jadi wajib ni perkara yang mesti. Wajib tu bahasa Arab, kita mesti. Mustahil perkara yang mesti tak ada. Jaiz perkara yang terima ada dan terima tiada. Itu jaiz. Jadi sebut kata mumkinun bahasa Arab, sebut kata jaizun dipanggil lafaz yang mutaradif, yang satu makna. Jadi qudrah, iradah bertakluk dengan perkara yang mungkin, perkara yang harus. Harus ada, harus tiada. Itu takluk bagi qudrah dan iradah. Takluk ni dipanggil apa? Fungsi. Apa makna fungsi? Fungsi ni kerjaan lah. Qudrah mengada meniadakan. Iradah menentu menetapkan. Itu dipanggil takluk, fungsi. Jadi takluk pada qudrah iradah ni lah hak rukun iman yang keenam.
Qada, qadar. Kita bicara minggu lepas. Ingat tak minggu lepas? Qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari. Qadar dan qada. Jalanan Imam Maturidi. Kita pilih sini qada dan qadar. Jadi qada iradah. Qadar kudrah. Jadi qada kalau kita nama panjang, qada adalah ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Qadar ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ni kalau kita nak panjang nama. Maknanya kalau kita pendek, qada ta'alluq iradah, qadar ta'alluq kudrah. Qada Allah yang bersifat dengan iradah telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Dia bagi ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Mana ta'alluq bagi iradah? Qadar perbuatan Allah sekarang ni. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dia panggil ta'alluq bagi kudrah. Fungsi kerja bagi kudrah, ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Jadi bab ta'alluq ni mustahak juga ni, sebab kita akan pergi kepada hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Kemudian bicara bab kudrah iradah ni kena ambil molek ni. Bicara kudrah iradah ni kena ambil molek. Sinilah hak paling banyak terpesong di kalangan orang-orang Islam. Pada ni hak banyak terpesong di ta'alluq kudrah dan iradah. Masing-masing berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Masing-masing berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Tapi ta'alluq kudrah iradah ni lah yang paling banyak terpesong. Orang Islam tidak menafikan sifat kudrah di zat Allah Ta'ala. Orang Islam tidak menafikan sifat iradah di zat Allah Ta'ala. Yang menafikan sifat kudrah iradah di zat Allah itu fahaman Mu'tazilah. Dia menafikan sifat ma'ani, kudrah iradah sampai ke kalam di zat Allah. Tidak ada. Tapi Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui. Bukan dengan sifat tapi dengan zat. Itu hak Mu'tazilah. Tapi nak cerita sininya, Allah bersifat dengan sifat kudrah, ya. Allah bersifat dengan sifat iradah, ya. Allah bersifat dengan sifat ilmu, ya. Sifat hayah pun, sifat sama, basah kalam, ya. Allah yang bersifat dengan ilmu, ta'alluqnya mengetahui segala-gala. Ini clear. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala pada azal. Ini ta'alluq bagi ilmu. Allah mengetahui segala-gala pada azal. Ini clear, baik. Allah mendengar, Allah melihat, itu takluk pada samud dan basar. Ini clear. Berpegang Allah mendengar akan sekian perkara yang ada. Berpegang Allah melihat akan sekian perkara yang ada. Tak ada. Ada juga perkara yang Allah pun tidak melihat. Tidak ada. Memang kita berpegang clear, Allah mendengar dan melihat akan sekalian perkara yang ada. Gitu pada ta'alluq kudrah iradah ni lah. Nak kena jaga hak keluarnya pegangan-pegangan yang terpesong. Jadi ambil faham molek ni agak comel susunan kitab Bidayatul Hidayah ni hak berkaitan dengan ta'alluq kudrah dan juga ta'alluq iradah nanti. Kena ambil faham molek, kena mati molek. Kemudian ta'alluq pada mungkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Nanti dia akan bicara di hadapan. Berkait dengan yang wajib, tak berkait dengan kudrah dan iradah. Sebab zat Allah ada sedia kala, sifat Allah ada sedia kala. Jadi zat dan sifat Allah yang ada sedia kala tu, Allah yang menjadikan zat Allah dan sifat Allah. Tak berkait. Ada ni. Dengan perkara yang mustahil. Kan mustahil pun tak berkait juga. Anak Allah tak ada sedia kala lagi. Isteri Allah tak ada sedia kala lagi. Adakah kudrah yang meniadakan akan anak dan isteri Allah? Tak berkait. Sebab anak dan isteri Allah memang tak ada sedia kala. Lepas tu kudrah yang tak ada kan? Tak berkait. Dia berkait dengan kita lah. Kita asal tak ada, Allah adakan. Kemudian tak ada kan kembali. Tu berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kalau saya sebut minggu lepas tu lah, kadang-kadang soalan pelik-pelik.
dah Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Allah boleh tak nak mematikan Allah sekejap? Mati Allah mustahil. Dah boleh tak Allah nak mati, dah Allah Ta'ala kuasa kan? Kekuasaan Allah tidak bertakluk dengan perkara mustahil. Itu jawapan dia. Dan sekarang ni kuasa ke tidak kuasa Allah nak mematikan zat Allah Ta'ala sendiri? Nak jawab kuasa pun tak boleh, nak jawab tidak kuasa pun tak boleh, sebab tidak berkait dengan kudrah Allah. Kalau jawab kata Allah kuasa cuma Allah tidak mematikan zat Allah, tak betul jawapan tu. Sebab tidak berkait dengan kudrah. Kudrah iradah hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin, perkara yang jaiz, yang harus ada, harus tiada. Anak Allah, isteri Allah, mati Allah, tu mustahil sama sekali, tak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Inilah Iblis ditanya Nabi Idris alaihissalam ni. Iblis pergi tanya Nabi Idris alaihissalam, yang kita maklum Nabi Idris alaihissalam ni dia menjahit. Dia menjahit. Nabi Idris alaihissalam kan dia menjahit. Kita maklum lah. Jadi Iblis pergi tanya Nabi Idris alaihissalam, Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ke dalam kishrah bundukah, dia panggil. Kishrah bundukah ni buah berangan, kulit buah berangan. Kenal buah berangan? Kecil tau. Saya pun boleh cerita gitu je. Tak kenal mana pun, orang nak rasa tak buah berangan. Orang makan tau. Orang makan. Pernah makan ke, tak pernah makan ke, tak tahulah. Mungkin pernah makan, cuma tak ingat. Tapi tak kenal lah, cuma boleh royaknya kecil. Gitulah tak kecil tau. Jadi Iblis ditanya Nabi Idris salam, Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ni ke dalam kulit buah berangan, kusyrah bundukah, kulit buah berangan. Soalan apa gitu? Soalan mudah je tu. Ni soalan Iblis ni, kena faham. Iblis nak soal benda remeh-remeh. Iblis nak soal benda remeh-remeh. Pergi soal Rasulullah. Nabi Idris alaihissalam. Yang soal pula Iblis. Ni bukan soalan kecil-kecil. Kita sekali dengar, tu Iblis kita tanya pula, kita tanya Nabi pula. Tanya orang biasa boleh jawab soalan gitu. Dia kita tanya Nabi pula. Soalan mudah. Mudahnya kat mana? Dunia yang besar, Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan ke dalam kulit buah berangan yang kecil. Sekarang ni dunia yang besar rupa asal, kulit buah berangan yang kecil rupa asal. Yang besar rupa asal tu masuk dalam kulit buah berangan rupa asal. Itu perkara yang harus ke perkara yang mustahil? Mustahil. Lepas tu kita tanya, kalau perkara harus, pelik apa kita tanya benda gitu? Kalau benda harus, tu kata kita sekali dengar macam soalan remeh, soalan mudah. Jangan ingat baik. Ni soalan Iblis laknatullah. Kita tanya pula kepada Nabi Idris alaihissalam. Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ni ke dalam kishrah bundukah, kulit buah berangan. Ada setengah riwayat mengatakan dalam kulit telur. Kecil belakang tu. Tapi rupa asal ni, rupa asal mustahil. Mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris pun, dia pun ambil jarum tangan, dia pun cocok mata Iblis laknatullah, buta sebelah mata Iblis. Kenapa? Dicocok oleh Nabi Idris alaihissalam. Dia tanya tukang jahit dia pun. Dia tanya tukang jahit. Apa ada ni? Kena cocok dengan jarum lah. Lepas tu Nabi Idris pun jawab, inna maula qadirun an yudkhilad dunya fi samil khiyal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa ia memasukkan akan dunia yang besar fi samil khiyal, dalam lubang jarum yang halus.
Bukan kata dalam kulit berberangan. Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia besar ke dalam lubang jarum yang halus. Tapi ni kena hurailah. Sebab Nabi Idris AS ni, dia jawab, bukan jawab betul ni. Soalan dianya kulit berberangan. Jawapan dianya dalam lubang jarum yang halus pun Allah Ta'ala kuasa. Pada ni. Jadi Nabi Idris jawab ni bukan jawab betul benar ni. Jawab kerana ni apa apa ni? Dia tanya iblis ni, dia panggil muta'annid, dia panggil muta'annid ni. Tanyanya adalah untuk mengelirukan, untuk lawan perkara sebenar. Dia tanya ni, ada tanya nak cari hak betul, ada tanya dia nak apa, nak melawan hak sebenar, nak mengelirukan, nak ada pada ni. Faham? Ni ada soalan-soalan jenis pesen ni, soalan yang mengelirukan. Bukan dia nak jawapan mana tu, dia nak mengelirukan. Wajib tak belajar sifat 20? Dia tanya gitu. Wajib tak belajar sifat 20? Ni tanya apa sebenarnya ni? Tanya nak cari benda sebenar ke? Tanya nak melawan perkara sebenar? Jawab aja, wajib belajar sifat 20. Kalau gitu kok, sahabat berdosa lah. Imam Syafi'i berdosa lah sebab sahabat tak belajar sifat 20. Imam Syafi'i tak belajar sifat 20 sebab sifat 20 ni bermula kurun yang keempat. Berdosa sahabat, berdosa Imam Syafi'i kerana tak belajar sifat 20. Ni pada ni. Ni apa? Nak mengelirukan. Kalau kita nak tanya sama, boleh ke kau? Wajib tak belajar hukum tajwid? Wajib tak belajar hukum tajwid? Wajib Masa sahabat ada tak hukum tajwid? Hukum nun mati ada 5. Izhar, ikhfa, idgham, iqla'. Ada tak masa sahabat? Tak ada. Mau berdosa sahabat kerana tak ngaji hukum tajwid. Nak kata gitu? Sebab kaedah sifat 20 kemudian, hukum tajwid kemudian. Masa sahabat memang tak ada. Tapi macam mana kita nak mengenal Allah? Kaedah sifat 20. Mengenal Allah wajib, maka belajar sifat 20 wajib. Masa sahabat direct pada Quran dan hadis. Kita nak baca Quran, wajib kena ngaji hukum tajwid, kena baca betul. Masa sahabat dia direct musyafahah dengan Nabi. Dia baca Quran direct musyafahah dengan Nabi, baca depan Nabi. Tak ada lagi belajar hukum 5-nya, hukum tajwid ke tak ada lagi masa tu. Kemudian pula ulama susun hak bacaan Nabi SAW. Kalau gini baca gini, kalau gini baca gini. Letak nama letak nama izhar ke, ikhfa ke, idram ke, iqla' ke. Ada sebab lah ke letak nama tu. Wajib tak ngaji hukum tajwid? Wajib lah sebab kita nak baca Quran. Kalau gitu kau sahabat tak ada hukum tajwid, dosa sahabat. Sahabat dia direct dengan Nabi. Ada ni. Jadi soalan ni bukan soalan sebenar. Soalan nak mengelirukan. Bila tak wajib belajar sifat 20, macam nak kenal Allah? Direct kepada Al-Quran macam sahabat lah. Direct Al-Quran macam mana kita ni? Baca Quran betul pun. Bertuah dah. Orang tadarus Quran tu. Ni orang cerita lah. Nak tadarus sangat, dia kata. Baca tak betul sangat. Bila tegur dia marah. Ni. Pada ni. Mana baca betul tu betul. Hak nak tadarus rajin ni pun. Orang mengajar dia baca Quran. Orang mengajar dia baca Quran. Adalah tu imam kata dia baca Quran bukan betul sangat. Bukan pandai sangat Quran. Cuma dia beri baca Quran. Orang mengajar kitab pun dia baca Quran. Dah dia qari ke? Dia pandai sangat Quran. Hak kenal lah tu imam tu kata, tak, dia baca Quran tak betul mana pun, tak ngaji molek pun. Mana boleh baca Quran betul tu betul dah. Lepas tu kita nak faham apa makna terjemahan. Tak faham sebab kita orang Melayu. Tafsiran huraian lagi jauh kita orang Melayu. Makna begitu dah reti.
Dia baca surat musabbihi. Reti mana? Kalau tadi tu imam dia baca sejadah tiap-tiap pagi Jumaat. Baca dahari tiap-tiap pagi Jumaat. Kita nak makmum. Reti mana? Tak reti makna Yasin dia baca semua tu. Reti makna? Tak reti makna Makna pun tak reti. Sah tafsir. Huraian. Lepas tu macam mana kita nak mengenal Allah dengan Al-Quran? Dengan kaedah sifat 20. Jadi mengenal Allah wajib. Jalannya belajar melalui kaedah sifat 20. Maka belajar kaedah sifat 20 wajib. Tapi kalau dia tanya kita jawab wajib, dia akan belik kita. Dia akan belik. Dia akan belik. Apa hukum belajar sifat 20? Wajib. Wajib. Habis dah lah sahabat. Habis dah lah Imam Syafi'i berdosa. Dia nak belik. Dia nak belik. Oh ni haram awal-awal lagi nak mengelirukan. Walau kita boleh jawab je, tak wajib belajar sifat 20. Yang wajib adalah mengenal Allah. Atau wajibnya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini perintah Quran. Mengetahui dan mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib ni, permulaan agama ni. Yang wajib mengenal Allah. Jalan dia kaedah sifat 20. Jadi kaedah sifat 20 wasilah kepada kewajipan mengenal Allah. Maka belajar sifat 20 hukumnya wajib juga. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah hukum maksud. Maksud kenal Allah wajib. Jalannya sifat 20 wajib juga belajar. Tapi perlu pada huraian lah. Tapi bila orang kapun jawab wajib belajar sifat 20, ini nak putar pula. Ni orang agama lagi ni. Panggil apa? Tanya bukan tanya sebenar. Tanya muta'annid, mana pun nak melawan perkara sebenar, nak mengelirukan. Itu pertanyaan iblis. Sebab tu Nabi Idris jawab pula dengan cocok mata apa semua. Nabi Idris mengatakan bahawa Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum yang halus. Dengan makna Allah mengkecilkan dunia daripada rupa asal. Allah masukkan ke dalam lubang jarum yang halus. Ataupun Allah luaskan lubang jarum halus. Allah masukkan dunia dalam lubang jarum yang jadi luas. Itu barulah perkara yang harus. Rupa asal mustahil. Mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu iblis tanya perkara yang mustahil. Tengok nak jawab macam mana. Allah kuasa dan nak masukkan dunia yang besar rupa asal ke dalam kulit buah berangan hok kecil. Itu kata soalan ni soalan yang nak memerangkap, dia panggil. Soalan yang muta'annid, yang nak melawan sebenar, nak mengelirukan. Itu iblis punya soalan, bukan soalan remeh. Ditanya berkaitan dengan kekuasaan Allah, berkait dengan perkara mustahil. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang wajib dan mustahil. Kekuasaan Allah berkait dengan mumkinun, perkara yang jaiz, yang harus ada, yang harus tiada. Jadi ambil moleknya di huraian dalam kitab Bidayatul Hidayah berkaitan dengan kudrah dan iradah. Dia akan berkait dengan ta'alluq kudrah dan iradah, fungsi hijaan kudrah iradah yang berkait dengan rukun iman yang keenam. Yang mana di rukun yang keenam lah tempat yang paling banyaknya golongan-golongan yang terpesong di rukun iman yang keenam. Terpesong dalam bab pegangan amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ke, semayang ke, haji ke, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpesong dalam bab pegangan, dalam bab iman, terutama rukun iman yang keenam, qada dan qadar, yang berkait dengan ta'alluq fungsi bagi sifat kudrah dan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kaedah sifat 20, sebelum kita masuk bicara kudrah sekarang, kita bicara dahulu berkaitan dengan keesaan Allah, wahdaniyah dahulu. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Kita bicara dulu. Keesaan Allah pada perbuatan. Apa makna? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Perkara besar, perkara kecil, perkara baik, perkara jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, kesemua yang berlaku
tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan af'alullah, perbuatan Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah menjadikan perkara inilah yang menjadi asas kepada tauhid rububiyah yang kita duk baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan. Allah Rabb, Allah Tuan. Apa makna Rabb? Rabb, Tuan ni hakiki. Segala-gala mari daripada Tuan belaka. Asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Ini asas pada tauhid rububiyah. Kalau kita mensyirikkan Allah pada perbuatan, kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Fatihah tu akan laknat balik orang yang baca, sembahyang sama sekali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca saja alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Hak dia belaka. Yang berlaku kesemuanya datang daripada perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Allah mana yang perbuat, ni pergi kepada Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni kaedah sifat 20, dimulai dengan wahdaniyah, tauhid. Tauhid ni, kita ni agama tauhid. Kita ada kalimatut tauhid, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Ni tauhid, ni tauhid. Pada ni sebut tauhid lah. Apa makna tauhid? Ifradul ma'budi bil ibadah, ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'ala. Itu tauhid. Menunggalkan Tuhan yang disembah dengan beribadah, dengan bahawa kita hanya menyembah Allah. Memanglah kita menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Serta, ni hak tauhid yang sebenar. Menyembah Allah serta mengiktikadkan keesaan Allah dan beriman dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ni mengiktikadkan keesaan Allah pada perbuatan, beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Ini tauhid. Keesaan Allah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni jaga molek. Ni banyak ni orang Islam yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Yang kita bicara dahulu. Mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan jalan ittisal. Ini akidah yang sesat, yang terpesong. Kalau secara infisal, ni kafir ijma' ulama, puasa tidak sah, semayang tidak sah, zakat haji tidak sah, wajib diqadakkan kembali. Atau bicara dahulu wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Dua makna keluar keesaan pada perbuatan dahulu. Walaupun dah kitab ni dia hanya datangkan satu makna. Mati di keesaan pada perbuatan. Baru kita pergi pada bicara sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita akan bicara berkaitan dengan pilihan hamba. Wajib kita berpegang. Hamba ada pilihan. Usaha hamba wajib kita berpegang. Sebab Allah letak dah kudrah yang hadisah, Allah letak kudrah yang baru di hamba. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi diri pilihan tu tetap perbuatan Allah. Diri usaha kita tetap perbuatan Allah. Sebab keesaan pada perbuatan. Kena mati tapak tu. Pilihan kita, perbuatan kita, itulah af'alullah, perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Yang ada. Kita buat apa sekalipun, kita berdoa ke, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, diperkenankan, dapat apa yang kita minta, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je pegangan kita. Mati ditapak tu molek, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Makhluk tidak ada perbuatan. Walaupun makhluk tu para anbiya, walaupun makhluk tu para malaikat sekalipun. Anbiya, nabi-nabi adalah makhluk. Malaikat adalah makhluk, makhluk lemah, tidak ada perbuatan. Semua yang berlaku keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku kita akan pergi kepada kudrah iradah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kena kemah, kena mati molek, lucu sining, ada. Tak ada puasa, tak ada semayang, tak ada zakat, tak ada haji. Amal-amal sunat tak sudut tanyalah. Amal wajib pun tak ada, amal sunat tu ada juga. Bulan-bulan Ramadan baguslah perbanyakkan semai sunat dengan tarawihnya, dengan qiyamul lailnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan perbanyakkan sedekah jariyahnya. Tapi iman akidah macam mana? Iman akidah tidak dititik beratkan. Berpegang dengan akidah terpesong, itu hanya ada sia-sia sahaja. Tradisi tahunan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab kenal masjid surah hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan, habis dengan tuan-tuan. Kuliah yang ada-ada kat masjid surau ni, awak tak peduli je. Orang yang sama. Pelik juga. Lepas isyak ni, lepas isyak bulan Ramadan, siang hari puasa, letih. Lepas tu lepas isyak buat apa? Sembahyang. Sembahyang ni bangun duduk. Buat sanggup habis. Bawa habis ni, hok muda-muda, hok anda bawa belakang ni. Tapi masjid yang sama buat kuliah maghrib fardu ain tak peduli. Orang yang sama. Lepas maghrib siang hari tidak berpuasa. Kemudian pula duduk, bukan buat. Semayang ni kena buat. Belajar ni duduk je. Tak ada telinga, gitu je. Tangan-tangan pun tak ada pen. Kitab-kitab pun tak ada. Tak ada telinga je. Mudah sangat-sangat. Tangan letih mengatuk, lena mula-mula ada. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bukan lena masa kita budak-budak dulu. Lena masa budak-budak kita dahulu, bedak muka. Apa ada bedak muka? Kita dalam kelas, kita tidur, bedak muka. Cikgu gandeng dengar tu. Dengar. Ingat tak tu? Tak ada dah sekarang ni. Ada dah. Pemadam dah. Pemadam kapur tu kan. Dia gandeng, bedak kepala kita. Dah tidur. Dah kelas. Sekarang ni tak ada. Tidur. Tak cakap apa. Dia letih tak dicari nafkah keluarga. Mana senang je belajar. Lepas maghrib pula duduk je. Tak ada ditanya, tak ada ujian. Senang je. Tapi belajar apa hukum? Fardu ain, wajib ijma' ulama. Tak peduli pun. Dengar di speaker orang mengajar, orang yang sama, Ramadan mari terawih, tak rasa apa pun. Tak rasa rugi ke, tak rasa sayang ke, tak pergi dengar, tak rasa apa. Tapi tahun Ramadan, hak sunat lepas isyak, rajin pula. Badan ni. Ingat baik dalam kitab Minhajul Abidin, terkadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ni. Hak jahat tu, berjudi, minum arak tu syaitan dah tu. Hak jahat-jahat tu. Terkadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Marilah awak amal ibadah, pegangan tak bercara. Bab semayah hukum hakam budak bercara. Syarat-syarat berjemaah budak bercara. Mai jemaah tarawih ni kan berjemaah, syarat berjemaah budak bercara. Tu terkadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Badan ni. Ni dalam bab pegangan ni. Tak ada ni, tak ada. Tambahan pula kita ni ketua keluarga. Bapak lah nombor satu, ketua keluarga. Ibu pula, timbalang dia lah kalau ibu ni. Pembantu timbalang. Dia dalam bab nafkah, kewajipan atas bapak. Tapi dalam bab ilmu agama, suruh makruf, cegah mungkar, bapak dan ibu. Dia nafkah bapak. Tapi dalam bab ilmu agama, dalam bab suruh makruf, cegah mungkar, bukan bapak saja, bapak dan ibu. Wajib atas kedua-dua. Wajib atas bapak dan ibu, tapi wajib kifayah, wajib fardu kifayah. Bukan wajib fardu ain, wajib fardu kifayah. Mana kalau bapak ajar dah, mak ayah ajar lah. Mak ajar dah, bapak ayah ajar lah. Dia panggil wajib fardu kifayah. Ada ni. Bapak suruh dah nak semayang, mak dah senyap dah apa lah. Mak suruh dah nak semayang, bapak dah apa tak tahu pun. Dia fardu kifayah. Pandai ni.
Tapi kalau ada seorang je masa tu, ada seorang je, kita katalah hak bapak ni, ayah ni pergi kerja, yang ada di rumah tu mak je, maka wajib fardu ain mak kena suruh anak disemayang. Sebab apa? Sebab ada seorang je, tak ada seorang lagi. Seorang lagi bapak tu cari nafkah, pergi kerja pada ni. Jadi masa tu wajib fardu ain kepada ibu. Di hak bab agama ni, bab nafkah je wajib tahu bapak. Bab ajar agama, bab suruh makruf cegah mungkar, didik agama, kewajipan pada ibu dan bapak, bukan bapak saja. Tambahan pula yang lebih berkesan untuk mendidik, untuk mengajar agama, yang lebih berkesan adalah ibu. Itu lebih berkesan sebab dia lebih hampir dengan anak. Dia lah yang masa lebih banyak dengan anak nak banding dengan bapak. Jadi ibu yang lebih berkesan pada ni. Tapi wajib dua ni, atas bapak atas ibu. Kalau dalam bab agama, bukan dalam bab nafkah. Nafkah bawa atas bapak. Jadi kita ni pula sebagai bapak, sebagai ibu, lagilah besar tanggungjawab kita ni untuk memastikan anak-anak kita berakidah dengan akidah yang sebenar. Sebab kalau anak kita walaupun rajin puasa, rajin semayang, berjuruh, tutup aurat, taat pada ibu bapa, bersopan santun, tidak ada pengaruh-uduh, tapi kalau akidahnya salah, tidak menjadi bekalan kepada kita. Sebab anak menjadi bekalan pada kita, cucu menjadi bekalan kepada kita. Anak cucu yang mana ketaatan dia ni berpahala. Bila anak cucu ketaatannya berpahala, automatik pahala yang sama akan dicatat di daftar kebajikan ibu dan bapa. Automatik. Mana anak cucu ni, termasuk cucu, bukan anak je, cicit, cuit, siapa habis keturunan kita panggil. Mana anak buat ketaatan berpahala, anak dapat pahala, ibu bapa automatik mendapat pahala. Siapa keturunan nenek pun dapat pahala, sampai Nabi Adam pun dapat pahala. Mana hak ketaatan anak yang berpahala? Ketaatan anak yang berakidah, barulah berpahala. Tapi kalau ketaatan anak, samalah ketaatan kita sendiri, tanpa akidah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpahala, maka ibu bapa pun tak akan dapat pahala, tok nenek pun tak akan dapat pahala. Jadi anak cucu ni bekalan kita. Sebab kita ni lah, buat amal ni tak banyak mana, dosanya kita banyak pada ni. Tapi dengan harapan kita pahala daripada anak cucu kita. Sekarang kita dapat pahala, lepas kita mati pahala tidak putus lagi. Itu harapan kita. Tapi ketaatan hak berpahala. Anak cucu yang berpuasa, yang bersembahyang dengan akidah yang sebenar. Akidah sebenar dia lah. Kena kemah molek. Terutama sekali hak bicara bab kudrah iradah, pergi pada bicara bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mati molek dah di keesaan pada perbuatan, hanya lagi pula pada kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil mana ni dahulu. Dan makna kudrah azali itu, sifat kudrah Allah ni lah sifat kudrah. Jadi pelik punya kudrah azali. Kita sifat kudrah lah. Kudrah mana tu? Kudrah ada dua. Kudrah yang azali, kudrah Allah. Kudrah yang hadisah, kudrah kita, kudrah baru. Kudrah Allah, kudrah azali, iaitu sifat yang menghasilkan dia dengan sifat, menjadikan tiap-tiap mungkin dan menghilangkan dia, menghilangkan tiap mungkin. Pada meniadakan tiap-tiap mungkin, menjadi dan menghilang ini meniadakan atas muwafaqah. Muwafaqah ni selaras, seiring iradahnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah ni kena kepada qada, ta'alluq tandizi qadim bagi iradah. Jadi menjadi ni qadar, perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Allah menjadi semua perkara ni muwafaqah atas muwafaqah iradahnya. Sebagaimana Allah qadakkan pada azal sampai masa Allah yang kudrah, yang menjadikan, yang mengadakan, yang meniadakan segala-gala perkara. Sebab tiap-tiap mungkin ni segala-gala perkara lah. Selain daripada zat Allah, sifat Allah yang wajib ada, ni semua yang berlaku ni mungkin berlaku ni.
Bukan yang harus ada, harus tiada. Gerak diam kita, semua perkara ni adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat kudrah, qadar. Allah perbuat sebagaimana iradah Allah, qada Allah pada azal. Qada Allah yang bersifat iradah pada azal. Nah, ni kata berkait dengan rukun iman yang keenam. Jadi Allah sebab kudrah yang menjadikan tiap-tiap mungkin dan yang menghilang, mana meniadakan kata mungkin atas muwafaqah iradahnya. Ni mungkin gerak diam ni adalah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana Allah qadakan pada azal. Ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah pergi kepada hak rukun iman yang keenam. Waktu lagi panjang dibicara ni. Hak ni kena mati molek lah, kena faham molek hak berkaitan dengan bicara kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keluar dengan kudrah azali, iaitu kudrah Allah, kudrah hadis, kudrah yang baharu, iaitu kudrah hamba. Maka iaitu kudrah hamba, kudrah yang hadis, kudrah hamba tiada membekas sesuatu jua pun. Kudrah hamba, wa imam hamba tu manusia ke malaikat ke jin, tak boleh bekas sama sekali. Wa imam malaikat sekalipun tak boleh bekas sama sekali. Yang kita bicara tugas malaikat menurunkan wahyu, menurunkan hujan, meniup, menurunkan rezeki, meniupkan roh, mencabut roh, itu hanya cerita majazi saja letak. Hakikinya kudrah hamba, makhluk yang lemah, tidak boleh bekas, tidak ada perbuatan sama sekali. Yang berlaku kesemuanya keesaan Allah pada perbuatan. Ini cerita pegangan. Hak cakap lah malaikat. Hak cakap kita samalah. Ini menjadi khalifah atas muka bumi. Kerjanya apa? Suruh makruf, cegah muka, kembangkan agama, sebarkan agama. Siapa? Tugas kita. Letak pada kita lah. Itu hanya majazi saya letak. Hakikinya kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita pegangan. Tapi walaupun segala-gala qada dan qadar Allah, kita di sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian minggu depan macam mana? Minggu depan pagi Jumaat lah minggu depan, raya yang keempat. Macam mana pagi Jumaat raya keempat dah? Macam mana? Untuk subuh tak ada apa dah. Ke subuh pun tak boleh mari sejid dah. Rumah terbuka ke apa rumah? Dah subuh je. Kalau kata kuliah pukul 9 pagi tu mungkin kita nak ke mana-mana, gitu je lah. Kuliah maghrib tu mungkin kita nak di rumah lagi. Kalau kuliah duha pukul 9 tu macam-macam dah lah. Nak ziarah, nak mengunjung. Kalau maghrib jauh gi. Tak siapa nak balik maghrib sampai tengah malam. Tapi kalau lepas subuh tak ada apa dah. Yelah, kita anggap belaka ada ke tak ada je. Biasa gitu lah. Okey. Hak anggap kuat sekali tu tak ada dianya. Tak ada. Saya gitulah. Tak ada kerana ada ni, ada kekangan, tak ada lah. Tak ada bukan semestinya kita tak ada nak belajar. Ni live FB ada ni. Live FB ada bukan alasan kita tak boleh nak hadiri satu kuliah. Ketinggalan. Tak ketinggalan dah sekarang ni. Kita masih lagi boleh mengikuti. Ikuti live FB ke, tengok rakaman kembali ke, tak ada alasan. Ada ni. Tapi azam di hati kita nak belajar, nak beramal, nak belajar, nak beramal tu je. Ada gendala dalam belajar kita dak boleh mari masjid, kita ambil peluang ada ni lah. Dengan rakaman hak langit terbuka, semua tu datang dari susunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita akhir zaman yang sangat-sangat sibuk dengan kehidupan. Sibuk macam mana pun Tuhan beri jalan. Tuhan beri jalan kepada hak rakaman-rakaman, tak ada masalah tu. Jadi insya-Allah ada untuk subuh tu rasanya. Saya pun tak ada kacang nak pergi mana-mana pun rasa. Tapi nak kata juga, ada apa-apa yang ni
yang berlaku tiba-tiba ke macam mana ke. Jadi kalau tak ada arah, insya-Allah lah minggu depan kita akan teruskan kuliah. Jadi tak ada cuti lah untuk untuk raya lah tu. Cutinya duha dengan kuliah maghrib sahaja. Tu memanglah tu. Subuh ni memang saya berasa macam tu juga. Subuh rasanya saya tinggal satu je lah, subuh Selasa ada surah imam. Tu orang nak takbir raya tu. Tu subuh Selasa tu dak lah. Baik raya. Subuh Selasa tu je. Jadi subuh hari ni, subuh Masjid Nibong, subuh esok insya-Allah Masjid Pulau Ketang rasa-rasanya. Tapi tanya Masjid Pulau Ketang pula pagi esok macam mana. Tapi rasa-rasanya mungkin tak ada apa-apalah untuk subuh ni. Ni mana subuh Ramadan kita boleh teruskan. Raya pun kita masih lagi boleh teruskan. Sebab apa? Sebab kita nak duduk dalam belajar. Mati dalam belajar, mati syahid. Kita dalam belajar banyak salah sebab kita banyak jahil. Salah dalam belajar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.